بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada hari ini Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di rumah? Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan yang berada di rumah tuan-tuan bersama dengan anak, bersama dengan keluarga dalam keadaan penuh ceria. Berada di rumah, stay at home dalam menjaga kebersihan, dan kita ingin membersihkan hati kita dengan baca, faham dan mengamalkan Al-Quran pada hari ini, insya-Allah. Saya doakan semua ceria gembira, dan pada hari ini Ustaz ya, kita akan sama-sama dengan surah baru ya, surah baru insya-Allah yang kita tunggu-tunggu, yang kita ingin lihat apakah kaedah dalam kita membuat transformasi, dalam membuat perubahan. Nama surahnya adalah surah yang ke-62, surah Al-Jumuah Ustaz. Ya, surahnya pendek saja, ada 11 ayat. Ya, tuan-tuan yang berada di rumah, ada 11 ayat. Dan kita akan mendalaminya sekali saja pada hari ini, tapi insya-Allah ya, walaupun pendek tetapi ia mempunyai formula yang amat besar Ustaz ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi untuk memulakan majlis kita pada hari ini, apa kata kita memulakan, kita mengulang, nak meneguhkan dalam diri kita intisari Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz ya, memimpin bacaan Ummul Quran suratul Fatihah sebentar tadi tuan-tuan ya, untuk kita mengingatkan kepada diri kita bahawa Ustaz ya, dalam hidup kita ini kita ada Allah ya, kita ada Allah, kita adalah umat alhamdulillah selalu memuji Allah pada setiap masa Ustaz ya. Ini perlu diingatkan. Pasal apa? Pasal dia bila bercakap tentang kehidupan kita ni, dah masuk minggu ketiga keempat PKP ni Ustaz ya, duduk dekat rumah, stay at home ini kadang-kadang boleh menyebabkan bosan. Ustaz kalau di rumah ataupun di surau, di masjid tak boleh ramai ahli jemaah, macam mana perasaan Ustaz? Benar, kita rasa macam tak seperti yang selalu kita amalkan. Tak, biasa. Agak rasa janggal sedikit. Janggal Ustaz ya. Dan itulah sebabnya pada hari ini kita nak membincangkan tentang surah Al-Jumuah Ustaz. Ya, pasal bercakap tentang surah Al-Jumuah ni kita dah tahu dah, ini ada kaitan dengan solat Jumaat. Kita dah berapa kali tak boleh sembahyang Jumaat Ustaz? Dah kali nak masuk ketiga. Kali ketiga ya. Padahal sebenarnya solat Jumaat inilah yang memberi nafas kepada terutama orang lelaki. Kan, orang lelaki ni memang kerja dia kena keluar. Jadi bila sekarang ni kena duduk rumah, sembahyang berjemaah pun dekat rumah, solat Jumaat pun ganti dengan solat Zuhur di rumah. Itu adalah cabaran, tetapi insya-Allah harapnya pada hari ini kita mungkin kita kehilangan solat Jumaat beberapa minggu Ustaz ya, solat berjemaah. Kita tak pasti pula Ramadan kita hilang ke tak tahun ini.
Tapi kita doakanlah kepada Allah SWT, moga-moga Allah beri yang terbaik. Ada sesuatu yang Allah ingin beritahu kepada kita, dan itu yang kita nak tengok di dalam surah Al-Jumu'ah pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, surah Jumu'ah ni mungkin pasti dekat dengan hati Ustaz. Macam mana Ustaz melihat? Ya, satu surah yang juga kerap dibaca ketika kita menunaikan solat. Seperibadi saya lah, Ya. apabila menjadi imam di masjid, antara surah yang juga favourite untuk dibaca. Ya. Kerana berkenaan dengan perintah Allah Perintah. Subhanahu Wa Taala, iaitu hari yang dikatakan sebagai penghulu segala hari. Penghulu, Sayyidul Hari Ayyam. yang sangat besar di kalangan umat Islam. Betul, ya. Dan itu sebabnya surah Al-Jumu'ah ini, untuk maklumat tuan-tuan sekalian, ia adalah surah dinamakan musabbihat, ya, surah yang ada yusabbihu ataupun bermula dengan subhanallah, ya. Kalau contohnya ada 7 dalam Al-Quran. Surah Al-Isra salah satunya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ataupun surah Al-Hadid, surah Saf, surah sebelahnya pun, ya, surah Jumaah, ya, dan akhir sekali ada 7, ya. Tapi yang paling akhir adalah sabbihisma rabbikal a'la. Ya, ada ulama yang memberi komentar kemenangan umat Islam di akhir zaman ini apabila mendalami kepada musabbihat ini dan mengamalkannya, Ustaz. Ya, mengamalkan. Jadi pada hari ini kita nak melihat salah satu daripada surah musabbihat, iaitu surah Al-Jumu'ah yang ada 11 ayat. Surah ini adalah surah Madaniyah, ya. Surah Madaniyah ini maksudnya turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Dia ada perintah, ya. Kalau di Mekah itu dia berkaitan dengan iman dan akhlak. Tapi kalau katakan di Madinah itu, selain daripada iman akhlak tu ada juga, tapi ada unsur syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi tuan-tuan, mari kita sama-sama membaca surah Al-Jumu'ah. Pada peringkat awal ini kita akan baca 4 ayat pertama. 4 ayat pertama, ya, dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sidang penonton yang dimuliakan, sama-sama kita menghayati pada kali ini surah Al-Jumu'ah pada ayat yang pertama hingga ayat keempat. Sama-sama kita menyemak dan membacanya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, terima kasih diucapkan pada ustaz, ya, untuk melihat kepada surah ini, ya. Jadi kita mari tengok dulu kepada sinopsis apa yang ada dalam surah ini sebenarnya, tuan-tuan, ya, agar kita dapat gambaran secara keseluruhan apa yang ada pada surah ini daripada ayat 1 hingga 11. Mari. Yang pertama, kalau kita melihat kepada surah Al-Jumu'ah ini bercerita tentang pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kurniaan yang besar dari Allah kepada umat manusia. Ustaz, ya. Itu ayat 1 hingga ke 4 nanti kita akan bincang lebih mendalam lagi, ya, tentang nabi disentuh pada ayat yang kedua, tapi bermula dengan ayat pertama. Dia ada kaitan yang kita nak bincangkan, ya, sebentar lagi untuk kita tadabburkan. Yang kedua ialah peringatan kepada umat Islam
peringatan kepada kita semua, saya tuan-tuan yang berada di rumah, ya, iaitu supaya jangan jadi seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya. Ada perkataan himar yang kita akan baca nanti, itu bahagian yang kedua. Ya, bahagian kedua kita akan baca selepas kita berhenti sebentar nanti. Pasal bahagian yang pertama ini amat penting, ya, panjang ataupun ada poin yang amat detail untuk panduan kita. Dan yang ketiganya ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan solat Jumaat. Ya, mengapa solat Jumaat ini diambil perhatian? Kita dah biasa, ya. Tapi sekarang ini Ustaz, bila kita tak dapat solat Jumaat ini, barulah kita tahu, oh, apa rasanya. Itu satu rasa. Tapi yang keduanya ialah kita nak tengok dari segi apa yang Allah sampaikan kepada kita. Itu ada pada ayat 9 hingga 11 insya-Allah. Baik. Jadi itu yang kita dah baca sebentar tadi. Yang pertama adalah daripada maksudnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ustaz, boleh tak ulang sekali lagi ayat ini Ustaz? Pasal dia biasanya dalam Quran, bila bercakap tentang Asmaullahul Husna di hujung-hujung, biasanya ada satu atau dua. Tapi ini ada 4. Jadi kalau boleh Ustaz ulang balik semula, nanti pun saya nak minta ulang balik ayat 2, tuan-tuan di rumah boleh baca bersama. Pasal sebenarnya nak cerita ayat 1 dengan 2 ni dia amat rapat dan amat dekat dari segi kita nak memahami peranan solat Jumaat dalam kehidupan kita. Jadi Ustaz, ayat pertama. Pada ayat pertama. Okey, sama-sama kita ulang pada ayat pertama. Maka kali ini kita ulang sekali lagi ni dalam keadaan kita dah melihat gambaran sebagaimana Ustaz dah sebut tadi, dimulakan dengan tasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hebatnya bila Ustaz sebut tadi, saya pun terperasan ada 4 ataupun nama ataupun sifat-sifat Allah yang sangat indah, yang untuk sama-sama kita hayati. Jom sama-sama kita baca sekali lagi dengan erti kata, kita memerhatikan pula apakah makna di sebalik ayat yang kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Sadaqallahul Azim, iaitu apa yang ada di langit dan di bumi. Ustaz, ya. Di situ digunakan perkataan ma dekat situ, ya. Biasanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau katakan benda itu secara spesifik, Allah menggunakan perkataan allazi. Tetapi kalau guna perkataan ma, maksudnya ada perkara di dalam langit-langit, ada 7 petala langit yang Allah ciptakan, dan di bumi ini ma ini sesuatu yang tidak diketahui. Ya, ada yang kita tahu, contohnya kita tahu ada buku, ada tanah, ada pokok, tetapi juga ada benda-benda yang kita tidak tahu dalam kehidupan kita ini, tetapi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu taala. Ya, bila Allah beritahu begini, tazakur ataupun peringatan untuk saya ialah Ustaz, untuk kita menang di akhir zaman ini, kita mesti membina umat yang selalu bertasbih. Tasbih kepada Allah. Saya teringat satu ayat daripada surah Al-Isra Ustaz. Allah sebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan semua yang ada langit di bumi ini bertasbih memuji Allah, tapi kita tak faham cara mereka bertasbih. Jadi tasbih itulah sebenarnya dia menyucikan Allah, melihat bahawa Allah ni tidak ada masalah, yang ada banyak masalah kita. Itu kesannya kalau kita baca kalau dalam surah Waqiah itu pun Ustaz, ya, yang kita bincang sebelum ni, di hujung dia pun macam mana Ustaz, hujung surah Al-Waqiah itu fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, jadi di hujung itu pun Allah cakap dan itu ada kaitan dengan rukuk kita. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu, subhana rabbiyal azim. Kita kena memuji Allah kalau dalam surah Waqiah itu untuk ingat pasal Quran dan kematian. Kalau tuan-tuan yang ikut kepada surah Waqiah sebelum ini, kalau kita bincang di hujung itu, Allah cakap pasal Quran yang karim dan Allah cakap pasal kematian. Ustaz, ya. Jadi di sini bila Allah cakap yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit, yang kita tahu tak tahu, yang ada di bumi, ada objek yang kita tahu, yang tak tahu sekarang Ustaz. Sebelum ni ingatkan virus ini kira sakit-sakit biasa je.
Rupanya virus ini memang memberi kesan yang besar kepada kita. Baru tahu kan Ustaz ya. Jadi itu yang Allah nak beritahu kepada kita, semuanya bertasbih. Jadi virus ini bertasbih ke Ustaz? Hmm. Bertasbih jugalah tu ya, pasal dia makhluk Allah, dia ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi dia di bawah Allah. Dia di bawah Allah yang dinyatakan pada ayat ini ada 4 nama. Yang itu Ustaz perasan tadi kan, ada 4 nama, biasanya ada 2, ada 1 Asmaullahul Husna, nama yang baik. Kali ini ada 4. Yang pertama Al-Malik. Ya. Yang kedua Al-Quddus, yang ketiga Al-Aziz, yang keempat Al-Hakim. Ustaz ya. Al-Malik ini apa maksudnya? Ia adalah raja yang menguasai benda yang besar-besar. Jadi kalau Malik ada mim alif itu adalah tuan punya. Contohnya lah ya, kalau katakan raja di Malaysia ini kita panggilnya Malik. Ya. Tapi kalau katakan tuan empunya kepada pen contohnya, ini digelar sebagai Malik. Jadi tuan-tuan sekalian, Al-Malik ini adalah penguasa kepada suatu yang besar, kerajaan yang amat besar, langit dan bumi ini. Okey, itu yang pertama, berkuasa. Kita faham ini dulu. Kita faham 4-4, kemudian kita nak tengok kepada ayat yang kedua yang nanti kita minta ustaz sekali baca. Kita akan nampak kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua Al-Quddus. Al-Quddus ini diterjemahkan sebagai yang maha suci. Sebenarnya subhanallah, maha suci Allah. Tapi Al-Quddus maksudnya yang sedia suci. Sedia suci. Tak ada siapa-siapa yang boleh mengotorkan, ya. Allah ini maha suci. Siapa yang makin lagi dekat dengan Al-Quddus, maka dia akan makin suci dirinya. Pasal kita ni ustaz, ada masa bersih, ada masa kotor. Itu sebabnya bila kita ambil air sembahyang, kita mandi, pasal kita nak bersihkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quddus tidak perlu dibersihkan apa-apa. Allah ini memang sentiasa sempurna. Itu yang kita faham daripada ayat ini. Sehingga kan kalau ustaz dalam surah Al-Baqarah, malaikat bertanya kan pasal Allah nak ciptakan khalifah di atas muka bumi. Mereka kata kami ini sudah mengkuduskan kamu, sudah bertahmid, sudah bertasbih, mengapa nak jadikan lagi? Kan? Jadi rupa-rupanya mengkuduskan Allah, menyucikan Allah ini adalah aktiviti para malaikat. Dan kalau kita dapat teknik ini, maka insya-Allah kita juga akan lebih tinggi lagi daripada para malaikat. Kita akan nantikan pada ayat kedua. Yang ketiga Al-Aziz, yang maha berkuasa. Sebelum ini kita ada bincang ustaz ya tentang istilah Al-Aziz ni, penguasa lah. Macam kita berkedai makan, kalau kita boleh makan, ada penguasa, kita tak payah parking lagi, kita akan cepat-cepat pasal kita takut si penguasa tu ada kuasa untuk saman kita. Yang ini yang maha berkuasa, boleh buat macam-macam kepada kita kalau kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah Al-Hakim. Al-Hakim ini bukan sekadar berilmu, ilmu satu, tapi boleh mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan. Maksudnya yang praktikal ustaz ya. Jadi bila kita tengok 4 perkara ni agak panjang sikit ustaz ya, tapi kita nak tengok pada ayat kedua. Allah cakap kalau dalam surah Musabihat ni, biasanya kalau surah Saf Allah cakap tentang ayat iaitu subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lepas tu Allah akan tegur. Sama ada Allah tegur ataupun Allah cakap perkara yang kena buat sesuatu. Dalam surah Al-Hadid contohnya perlu infak, contohnya qardul hasan. Kalau dalam surah As-Saf mengapa cakap tak buat, Allah tegur. Tapi di dalam surah Musabihat yang surah Al-Jumu'ah ini, lepas Allah kata yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, terus Allah puji kepada seorang insan. Siapa insan tersebut? Beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok sekali lagi ayat 2 ustaz, tolong pimpin bacaan untuk kita tahu peranan Rasul dan apa kaitan dengan ayat pertama, apa kaitan dengan kita pada tahun 2020. Mari. Okey, sama-sama kita hayati pada ayat yang kedua surah Al-Jumu'ah. Syaitanirrajim. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maka tuan-tuan, di dalam ayat yang kedua ini Allah menceritakan dialah yang telah membangkitkan dari kalangan orang-orang ummiyin itu seorang rasul. Maksudnya, kalau dalam surah Baqarah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dibangkitkan seorang rasul yang membaca tilawah, ya, yang tazkiyah, yang juga wa yu'allimul kitab, yang mengajarkan kitab dan juga hikmah. Ada berbeza-beza sikit susunannya, tetapi ini surah Jumaah ini adalah jawapannya. Salah satunya lah selain daripada jawapan dalam surah Al-Baqarah itu, iaitu Allah membangkitkan daripada golongan yang ummiyin ini seorang rasul. Seorang rasul, peranan yang pertama. Ini ustaz ya, ada 4 peranan. 4 ini dia akan ada kaitan dengan 4 nama Allah yang ada di atas. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih. Tilawah, membacakan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya apa tuan-tuan, bila Nabi buat perkara ini ketika Nabi mentransformasikan masyarakat di Mekah dan juga di Madinah, ini ayat Madaniyah, maksudnya Nabi bangkit daripada Mekah kemudian sampai ke Madinah, adalah untuk tilawah. Jadi bagi kita, apa peranan kita? Kita kena sentiasa tilawah ayat-ayat Allah, kerana bila kita selalu tilawah ni ustaz ya, dia bukan bercakap, dia tilawah ni. Nabi pasal ummi, tak boleh membaca. Jadi bila Nabi nak cakap pada orang lain, Nabi perlu baca daripada hatinya yang dapat Al-Quran itu kepada masyarakat. Ya, jadi Nabi bukan bercakap begitu-begitu saja. Dia dapat daripada wahyu, dan bila orang tengok, ini terlampau hebat, tetapi Nabi Muhammad ini bukan orang yang pandai membaca. Jadi mereka merasakan amat pelik, dan itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ya. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih. Jadi apakah peranan kita sebenarnya untuk kita buat? Kita juga perlu tilawah. Yang kita buat sekarang ustaz ya, kita tilawah. Bila tilawah itu ayatih, satu ayat Al-Quran, dia akan menimbulkan kebesaran. Sebagaimana kalau kita baca dengan ustaz ya, kalau kita ulang macam mana sekalipun Quran ni, dia tak pernah bosan. Ya. Dia kalau bosan itu sebenarnya pasal dia bukan baca ayatih, tapi dia mungkin rasa macam baca perkataan bahasa Arab semata-mata, dia tak cuba menghayati isinya. Okay. Jadi tilawah itu maksudnya ialah dia ulang-ulang baca sampai kalau boleh dia faham, sampai dia boleh mengamalkan. Kesannya apa tuan-tuan? Akhirnya kita akan menghargai bahawa Allah ini berkuasa. Namanya apa? Al-Malik. Dia kembali pada yang atas, Al-Malik. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan dia membersihkan, ya, terjemahan di sini iaitu membersihkan mereka daripada iktikad-iktikad, daripada perasaan-perasaan yang tak bagus, malas ke ustaz ya. Dalam hidup kita dekat rumah sekarang ni, mungkin kita rasa bimbang sangat, melampau-lampau sampai panik contohnya dalam kehidupan kita pasal COVID-19 ini, maka Allah boleh bersihkan. Itu sebabnya bila kita baca Quran, dia akan membersihkan emosi-emosi yang panik, yang melampau-lampau takut, rasa putus asa, dan kesannya apa? Akhirnya kita akan kenal siapa? Al-Quddus. Ya. Biasa bila kita membersihkan Allah, Allah itu Al-Quddus. Allah tak adanya nak nak menzalimi kepada hamba-Nya dengan bagi COVID-19. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini mesti perancangan Allah. Allah nak bagi yang terbaik untuk kita. Itu bagi orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Yang kedua, jadi Nabi membersihkan umatnya, kita juga membersihkan diri kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Kita mengajarkan, Nabi mengajarkan Al-Kitab. Kitab ini adalah sesuatu yang tertulis, perlembagaan. Jadi kesannya apa tuan-tuan? Bila ada perlembagaan ustaz ya, kalau parking tak bayar duit parking RM30, itu kan tertulis peraturannya, dan peraturan itu yang menyebabkan kita takut kepada Aziz, penguasa. Dan bila kita selalu baca kitab Al-Quran, kita akan takut kepada Al-Aziz, bahawa Allah dah bagi macam-macam hukuman kepada orang terdahulu, Allah boleh bagi pada orang sekarang. Tetapi kita yakin bahawa Allah juga adalah Al-Hakim. Pasal apa? Pasal Allah buat mengikut kepada kesesuaian.
Macam mana kita nak kenal kepada Allah Al-Hakim? Kita diajarkan wa yu'allimuhumul hikmah. Diajarkan, Nabi mengajarkan hikmah. Salah satu terjemahannya adalah sunnah Nabi. Nabi amalkan Quran itu dalam bentuk sunnah, diajarkan pada sahabat. Maka sahabat pun tengok, cantik sangatlah Nabi ni, ya. Dia digelar sebagai Al-Amin. Maka makinlah kenal bahawa ini tidak mungkin datang daripada manusia biasa, ia datang daripada Allah Al-Hakim, Ustaz, ya. Jadi di sini ayat 1 dan 2 ini dia berkait tilawah Quran menyebabkan kita kenal raja. Kita wa yuzakkihim, kita mengenal Al-Quddus. Kita membaca kitab berulang, kita akhirnya kenal perlembagaan peraturan, kenal Al-Aziz, dan akhirnya kenal Al-Hakim. 4 perkara inilah transformasi formula yang perlu dibangkitkan. Bila sebenarnya paling kurang adalah setiap hari Jumaat, Ustaz. Nanti kita tengok nanti di hujung nanti, sebenarnya Jumaat ini adalah untuk kita mengingat Allah. Ingat Allah tu dengan 4 kaedah ini. Kalau dalam institusi Jumaat, khutbah, masjid, orang tak berapa nak ambil indah tentang formula ini, maka kesannya nanti ialah kita akan down. Dan itu sebabnya kita nak menyambung selepas ini apa yang berlaku pada umat terdahulu, kepada bangsa Yahudi, Ustaz, ya. Macam mana mereka berinteraksi dengan kitab mereka, kita bersambung dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Selamat datang kembali pada tuan-tuan yang mungkin tadi minum, ya, pergi ke dapur ke sebagainya, Ustaz, ya. Kali ini kita kembali semula untuk mendalami kepada surah Jumaah, surah transformasi kepada diri, keluarga, organisasi, syarikat, sebuah negeri, sebuah tamadun yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan itulah namanya Al-Jumu'ah, satu institusi penting yang kita nak baca di hujung surah ini, insya-Allah, Ustaz, ya. Jadi Ustaz, bila melihat pada surah Jumaah ini, dia amat rapat dengan kita sekarang ini pasal Allah tarik sekejap solat Jumaat ini, Ustaz, ya. Jadi kita nak tengok balik, pasal saya ada tengok dekat WhatsApp itu, ada orang yang dia rindu nak pergi ke kedai mamak, dah lama tak pergi. Tapi sebenarnya kalau katakan kita tak dapat sembahyang Jumaat ini, sebenarnya kita kena ada rasa rindu lagi lah kepada solat Jumaat. Itu yang lebih penting, kan. Yang kedai kopi ke apa tu boleh, bukan tak boleh, Ustaz, kan. Tapi sebenarnya Allah sedang menghantar mesej kepada kita. Kita dapat bersama dengan surah Jumaah untuk kita lihat Jumaat ini fungsinya untuk apa. Mari sama-sama kita tengok apa yang pernah berlaku kepada orang terdahulu, apa kesan pada zaman sekarang kalau kita tidak menghargai Jumaat. Ustaz, kita sambung pada ayat 5 hingga 8. InsyaAllah. Sidang penonton yang dimuliakan, sama-sama kita membaca ayat daripada suratul Jumaah, ayat yang ke-5 hingga ke-8. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina hummilut التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat ke-5 hingga ke-8 Ustaz. Sebentar tadi Allah bercerita tentang satu misalan. Ya, misalan. Pada ayat yang ketiga keempat sebenarnya Allah beritahu bahawa transformasi yang dibuat oleh Nabi dibangkitkan untuk membawakan kepada kita satu fadal, satu kemuliaan, itu juga diberikan kepada orang kemudian Ustaz ya. Sehingga kan kita insya-Allah harapnya dapat bertemu yalhaqu bihim ini maksudnya bertemu dengan Nabi nanti kerana kita berpegang kepada 4 perkara tadi. Tilawah Al-Quran ataupun tilawah ayati, yang keduanya tazkiyah, membersihkan diri kita, kita muhasabah balik, tengok balik apa yang tak kenanya kita zaman sekarang. Allah bagi kita dengan ujian COVID-19 ini adalah untuk kita lihat apa ya, terutama kalau kita bercakap tentang solat Jumaat ini, adakah solat Jumaat mengikut kepada definisi yang diberikan dalam Al-Quran? Nanti kita tengok di hujung tuan-tuan ya. Tapi di peringkat awal Allah bawakan pasal kitab sebentar tadi, tilawah, tazkiyah dan juga ta'lim, belajar lagi ilmu-ilmu daripada kitab ini. Itu yang pertama. Apa yang berlaku kepada ayat kelima, Allah beritahu tentang orang terdahulu ya. Orang-orang terdahulu diberikan Taurat, thumma lam yahmiluha, dia tidak bawa bersungguh-sungguh apa yang ada dalam Taurat. Sepatutnya kena tilawah, kenalah dia tazkiyah dirinya baiki, dan juga dia taklim, belajar lagi peraturan-peraturan dan amalkannya. Tetapi mereka itu tidak bawa kamathalil himar, seperti Allah bagi perumpamaan seperti himar. Maksudnya sebenarnya kalau himar ni di negara Arab dia amat sensitif sangat. Kalau kat Malaysia ni orang panggil himar mungkin rasa itu himar tu macam kuda kan. Tapi kalau Ustaz pengalaman dekat Mesir dulu Ustaz, kalau orang cakap himar ke apa ke, apa konotasinya Ustaz? Rasa biasa digunakan perkataan itu kalau kita nak menunjukkan seorang yang malas nak membaca Al-Quran, malas menghafal Al-Quran, mungkin akan disebutkan kepada himar ya, sebagai satu yang buruk ya, sebagai satu yang buruk. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dia dalam ayat ini, himar ini dia Ustaz ya, yang kita ada bincang sikit sebelum ini, dia ni kalau ada orang yang bawa troli tu, ada troli sampah dekat Mesir tu, dia letak sampah, dia letak lagi, dia tak ada komplain. Pasal dia tak tahu pun apa yang ada di belakangnya. Jadi Allah bawakan perumpamaan satu himar ya, pasal himar ni satu lambang kepada jijik ya, yang bodoh lebih kurang begitu ya. Yahmilu asfara, dia bawa lagi buku bawa lagi dan dia tak kisah, dia tak tahu pun. Allah bawakan perumpamaan ini nak menunjukkan bahawa orang terdahulu yang diberi Taurat, dia hanya letak sahaja Quran itu ataupun Taurat itu di tempat-tempat tertentu, tetapi tak kisah pun apa yang ada di dalamnya, tak nak tilawah, tidak mahu tazkiyah, tidak mahu untuk mengkaji apa yang ada di dalamnya. Maka Allah cakap apa? Wallahu la, ataupun di hujung itu wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ya. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Kerana apa? Dia mendustakan. Ya, istilah yang sebelum itulah allazina kadzabu biayatillah, dia mendustakan. Pasal kalau dia tidak mendustakan, dia akan tilawah ayati. Ya, dia akan baca, dia akan rasa. Peranan tilawah tuan-tuan, sebagaimana yang kita nampak, ayati itu maksudnya kebesaran Allah. Makin baca kita nampak ya subhanallah, kita nampak kebesaran Allah. Tetapi kalau orang mendustakan, dia rasa bahawa tak penting. Jadi Allah sambung pada ayat yang ke-6, katakanlah ya, wahai Muhammad, wahai orang yang beragama Yahudi, kalau kamu menganggap bahawa kamulah sahaja yang dikasihi Allah, biasanya dia orang cakap sebagai the chosen one, ya, kami umat pilihan, maka katanya aulia min dunina fatamannaul maut, berangan-anganlah untuk mati in kuntum shadiqin. Ini adalah cabaran kepada orang Yahudi yang mereka ni tahu dalam Taurat mereka tentang Quran, tentang Nabi, tapi dia tak nak ikut. Dia tidak mahu memikul kepada apa yang disampaikan dalam Taurat. Ya, jadi satu, dia tak nak amalkan, tapi dia pun tidak mahu menerima Rasul baru
Ya, seperti mana yang mereka jumpa di Madinah. Ayat yang ke-7 itu Ustaz ya, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Apa kesan kepada orang yang tidak mahu tilawah kepada kitabnya? Kalau zaman dahulu orang Yahudi lah, kesannya ialah dia tidak mahu untuk mati. Pasal dia cintakan sangat kepada dunia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, pada ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu larikan diri itu tetaplah ia akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitahu kamu apa yang kamu telah lakukan. Jadi Ustaz, kalau kita tengok satu page tadi, satu halaman ini, satu Quran Nabi ya membuat transformasi untuk kembalikan orang kenal Al-Malikul Quddusil Azizil Alim Hakim ya. Kalau ia tidak diberi perhatian seperti himar ya, yang ada buku belakangnya banyak tapi dia tak dapat manfaat, dan kesannya apa? Orang itu akan takut mati dan cinta kepada dunia. Macam mana kita nak selesaikan perkara ini? Allah bagi satu institusi, namanya ialah solat Jumaat. Macam mana kita nak tahu macam mana boleh berubah solat Jumaat itu mentransformasi, membaiki masyarakat, diri dan keluarga? Kita sambung Ustaz, ayat yang ke-9 hingga 11 insya-Allah. Sudah penonton yang dimuliakan, insya-Allah kita sambung pada ayat bahagian yang terakhir surah Al-Jumu'ah, iaitu 3 ayat 9 hingga ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini adalah ayat ke-9 hingga 11 yang memberi solusi kepada kita Ustaz ya. Bagaimana kita menguruskan kalau katakan di dalam masyarakat kita ada orang-orang yang ada Quran, tidak memanfaatkan Quran ya, sehingga kan ada kecintaan kepada dunia sehingga takut kepada meninggal. Takut nak berjumpa dengan Allah SWT. Jadi bagaimanakah nak memastikan ia tidak berlaku? Namanya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada solat daripada hari Jumaat, maka bersegeralah untuk mengingati Allah SWT. Itu jawapannya Ustaz ya. Iaitu kita pergi solat Jumaat, dan solat Jumaat ini apa? Allah letakkan di sini adalah untuk fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah al-bai'. Al-bai' ini Ustaz ya, sebenarnya orang buat bisnes, dia ada je, dia kena bayar gaji, dia kena buat dia punya proses dia. Tapi satu perkara yang ditunggu-tunggu oleh seorang businessman ialah al-bai'. Bai' ni maksudnya sale. Tengah berjual, orang nak bagi duit kat kita Ustaz. Waktu tu kata stop, saya nak pergi solat. Itu adalah amat mencabar. Allah bagi tahu spesifik al-bai' kat situ,
jual beli ataupun sedang buat sale, pasal orang yang buat marketing, yang buat pemasaran ataupun bos-bos, kalau katakan waktu dekat-dekat solat Jumaat itu dapat projek 1 juta ustaz. Dan dia kata tak apa nantilah lepas solat datang balik ya. Dan kata tak ada, saya lepas solat saya dah sibuk dah. Wah, waktu itu memang mencabar. Ya ustaz ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, bagaimana untuk memastikan bahawa umat Islam, diri kita, keluarga kita, umat Islam kita ini tidak diganggu oleh dunia. Pasal dalam hadis Nabi ada yang dinyatakan ustaz ya, umat akhir zaman ini, umat Islam ni ramai, tapi dia seperti buih di lautan pasal hubbud dunya wa karahiyatul maut, dia benci pada mati. Pasal apa? Pasal yang ni lah. Jadi solat Jumaat ini, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, adalah satu institusi yang penting. Allah cakap kat sini. Jadi saya bawakan balik kepada awal ayat ini, wahai orang beriman, idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah. Perkataan min kat situ adalah sebahagian daripada hari Jumaat. Kita alhamdulillah ustaz ya, fardu kita tak macam orang Yahudi pada zaman dahulu, dia Sabtu terus tak boleh kerja. Ya, Sabtu terus ya, dia tangkap ikan boleh hari Jumaat, hari Ahad, Sabtu tak boleh. Sekali ikan keluar pula ustaz. Ya, memang mencabar syariat mereka, tapi kita hanya min yaumil jumaah, sikit sahaja daripada sebahagian daripada hari Jumaat tuan-tuan, untuk mentransformasikan diri, keluarga dan juga masyarakat. Jadi Allah cakap fas'au ila zikrillah, bersegera untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli itu lebih baik jika kamu mengetahui. Mengetahui itu kerana apa ustaz ya? Pasal akhirnya kita akan terhindar daripada dunia dan Allah akan beri lebih banyak lagi kebaikan kepada kita. Ya. Jadi ustaz boleh tak kalau katakan ustaz baca sekali lagi, sebenarnya kalau ayat 10 itu apabila dah solat sebenarnya kita dah boleh bertibaran dah. Ya. Cari kelebihan tetapi masih lagi kena ingat kepada Allah. Jadi kalau boleh kita pasakkan sekali lagi ayat nombor 10 itu. Nombor 11 tu pun saya nak sekali lagi pasal ada special sikit cara bacaan kat situ. Tapi kita mula dengan nombor 10 dulu. Okey, pada ayat 10 mari kita lihat bagaimana Islam mengajar kita untuk kita nak cari dunia bukan tak boleh, nak sibuk dengan dunia boleh, tapi jangan lupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathira لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Bila selesai solat, setelah selesai solat maka bertibaranlah kamu di muka bumi. Inilah formula bagaimana umat Islam akan maju ustaz ya, akan menang apabila dia dah habis solat Jumaat, dia bertibaran balik. Dia bukannya dia tidur ya, ataupun kalau dekat pejabat-pejabat itu hari Jumaat itulah masa untuk dia kalau tak membawang dia mengkafe, pergi ke kafeteria, duduk dan tunggu sampai waktu pukul 5 pukul 6 tu dia kemas beg dan dia balik. Itu adalah bukan daripada seruan hari Jumaat bagi yang bekerja ya. Kalau yang tak bekerja itu jua cuti, maksudnya dia boleh lagi nak mencari wabtaru min fadlillah, mungkin nak pergi ke kedai shopping ke apa ke, tak ada masalah. Ini selesai dia punya kewajipan itu, dia boleh kembali balik. Dia kembali untuk dia berbisnes. Cuma Tuhan kata kat situ, hebatnya ayat sini, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Baru kunci berjaya. Kejayaan tadi. Kunci kejayaan umat Islam Zikrullah. bila dia zikir pada Allah. Dia pergi cari balik, maksudnya kalau orang yang tak bekerja, okey dia banyakkan berzikir, okey alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tak bekerja, dia kena ingat pada Allah, masih kena kerja. Dia tak boleh pula dia ambil gaji tapi dia tak bekerja selepas solat Jumaat, lepas tu dia kata subhanallah 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 saja, dan maksudnya itu ada masalah tersendiri. Tidak berjaya bagi umat Islam untuk menang pada akhir zaman ini ustaz ya. Dan pada ayat 11 itu Allah ceritakan tentang apakah cabaran hari Jumaat ini. Ya ustaz ya. Dan kat situ ada, tadi saya nampak ustaz kalau kat situ lahwan itu, kemudian ada
ada cara baca. Boleh Ustaz cerita sikit? Ada huruf nun yang dibariskan kasrah, nun yang dibariskan ke bawah. Bila kita baca Quran berjumpa disebut sebagai iltiqa'us sakinain, pertemuan dua mati. Pertemuan dua mati. Dua mati, bukan dua laut surah bukan Al-Kahfi kan. Pertemuan dua mati iaitu tijaratan, tanwin tu nun mati lah tu. Cuma dia tidak ada rupa nun. Tanwin ni ialah suara nun mati. Kemudian berjumpa juga huruf mati. Maka kaedahnya ada mestilah diletak pada kenapa ambil nun? Mungkin orang tanya kenapa pilih huruf nun? Tiba-tiba tak ada nun. Nun tu asal adalah tanwin tadi. Tanwin. Tijaratan itu adalah suara nun mati. Maka nun tu dihidupkan dan dibariskan di bawah. Maka tijarata tijaratan au lahwanin. Sorry pada kalimah au lahwan tadi. Au lahwan. Lahwan itu maka dibaca lahwanil faddu. Kenapa? Kalau bahasa mudah nak faham, apabila tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Kena hati-hati. Bila jumpa tanwin dengan hamzah wasal, maka dia kena ada tambah nun yang dibariskan di bawah. Asalnya lahwan, jadi lahwa nil faddu. Tanwin tu dihidupkan, nun tu dibariskan di bawah. Jadi itu menarik tentang cara bacaannya. Dan dari segi maksudnya Ustaz, kalau kita tengok dalam maksudnya tadi, apabila mereka mengetahui kedatangan barang dagangan yang baru tiba atau mendengar suatu hiburan, mereka bersurai. Ini cabaran pada zaman Nabi lah. Tapi zaman sekarang ni pun boleh berlaku juga di mana bukan yang datang tu caravan, tapi mungkin burger ke kan, dekat masjid ada air bungkus ke kan. Jadi orang nampak dia ada orang jual, dia terus dia pergi ke situ, dia tak nak dengar khutbah. Pada zaman Nabi ini, Nabi tengah bercakap, nampak dia kafilah datang dagangan, maka mereka pergi. Mula-mula Allah highlightkan dulu dengan tijarah, berjual beli. Tapi lepas itu Allah cakap tentang hiburan. Pasal apa? Pasal sebenarnya hiburan ini juga sebahagian daripada, ada orang bila tengok ramai-ramai dia nak berhibur je, duduk-duduk je sekitar situ. Jadi ini adalah cabaran yang menyebabkan orang tidak banyak ingat pada Allah hari Jumaat Ustaz pasal dia nak buat bisnes, jadi dia bersegera-segera sangat. Maka istilah yang digunakan sini infaddu ini, dia bukan sekadar berpecah, tapi ideanya ialah seperti gelas yang terpecah. Jadi gelas pecah mana boleh kembali balik Ustaz Jadi bila orang tu dah keluar saja daripada Nabi untuk khutbah, dengar untuk ingat pada Allah, takwa, jadi tak ada dah kembali balik. Jadi Allah cakap apabila dah mereka mengetahui kedatangan barang dagangan, mereka bersurai kepadanya dengan meninggalkan engkau sedang berdiri di atas mimbar. Katakanlah, ini seruan Allah ma indallahi khairum minal lahwi minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada hiburan dan juga dari segi bisnes tadi. Dan Allah lah sebaik-baik sumber rezeki. Jadi itulah yang kita doakan. Kita harapkan kita boleh doa Ustaz sebentar lagi, minta Allah jaga kita boleh menghargai balik hari Jumaat, agar Allah bagi balik kita hari Jumaat, agar kita dapat boleh ke arah menghargai kepada institusi ini, kembali balik umat Islam ditransformasikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya dosa kami ini terlalu banyak, ya Allah. Ya Allah, sebelum ini kami sendiri sentiasa melupakan akan-Mu, ya Allah. Sekarang ini kami sedar, ya Allah. Kami semua memohon ampun kepada-Mu, ya Allah. Engkau ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, Kau kasihanilah kami, ya Allah. Janganlah Kau hukum kami disebabkan kecuaian dan kelalaian kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau hukum kami dan azab kami disebabkan kecuaian dan kelalaian kami, ya Allah. Kadang-kadang kami lalai dengan anak kami, ya Allah.
Ya Allah, kadang-kadang kami lalai dan cuai dengan isteri kami, Ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami gagal untuk mendidik mereka, Ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami lalai bermain internet, Ya Allah, sehingga kami lupa untuk solat di awal waktu, Ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami leka bermain internet sehingga kami lupa untuk sentuh dan membaca ayat-ayat Al-Quran-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah istiqamah kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah istiqamah kepada kami dalam melaksanakan amal-amal saleh yang diridai-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau pimpinkanlah jiwa kami, Ya Allah. Ya Allah, kau angkatkanlah bala dan wabak ini, Ya Allah. Sungguhnya Engkau-Lah yang menurunkannya, Ya Allah. Dan Engkau-Lah yang akan mengangkatnya, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharapkan kepada rahmat pertolongan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami harapkan kepada rahmat pertolongan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana warham mautana, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kau sembuhkanlah pesakit-pesakit di kalangan kami, Ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, Ya Allah. Ya Allah, kau rahmatilah insan-insan yang telah pergi meninggalkan kami, Ya Allah. Kau jadikanlah mereka di tempat persemadian di antara taman-taman syurga, Ya Allah. Kau tempatkanlah mereka di kalangan orang-orang yang saleh, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kau berilah peluang kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kau berilah peluang kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kami seluruh rakyat Malaysia sedar, Ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, Ya Allah. Kau ampunkanlah kami, Ya Allah. Kau ampunkanlah kami, Ya Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz memimpin doa sebentar tadi yang diaminkan oleh tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Moga-moga kita boleh ambil paling kurang 3 perkara sebagai resolusi tindakan kita berdasarkan pada surah Al-Jumuah, ya. Yang pertama, kita ingin mengubah, ya, melakukan transformasi diri dan keluarga dengan menghargai rezeki paling besar, Ustaz, ya. Rezeki paling besar namanya adalah Al-Quran, dengan tilawah kita taklim dan juga tazkiyah, ya. Tilawah itu kita baca sampai nampak kebesaran Allah, taklim kita tambah lagi ilmu-ilmu dalamnya, dan tazkiyah itu kita bersihkan jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Quran, fahami dan amalkan, ya. Dengan tilawah, taklim dan tazkiyah itu kita amalkan Al-Quran ini dan kita beri perhatian kepada isi kandungannya, tidak seperti orang-orang zaman dahulu mendapat Taurat tapi seperti berada di atas seekor himar. Dan yang ketiganya, bersegera mengingati Allah, terutama hari Jumaat. Hari Jumaat gunakan untuk mengingati Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia menjadi recharge mingguan kita, dan itulah fungsi solat Jumaat yang ada. Solat Jumaat bukan sekadar terpaksa, tetapi ia adalah untuk mengingat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan, ibu, ayah-ayah terutamanya yang selama ini mungkin kadang-kadang sibuk, lupa pergi ke solat Jumaat itu sambil-sambil sahaja, kita berazam, kita berdoa rindu kepada Allah untuk dikembalikan balik solat Jumaat itu, dan insya-Allah kita akan banyak berbuat baik, ya. Salah satunya ialah dengan kita menginfakkan, memberi sedekah, membantu orang-orang yang berkenaan. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan, saya ingin berkongsi tentang kemajuan wakaf Al-Quran, Ustaz, ya. Kita masih lagi dalam wakaf Al-Quran. Kita alhamdulillah banyak sumbangan yang diterima, tapi masih lagi kita memerlukan sumbangan. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, ada ruang RM1, RM5, RM35 ataupun berapa sahaja, kita seru untuk mewakafkan di atas nombor yang ada di atas skrin tersebut. Moga-moga Allah terima amalan kita sebagai tanda kefahaman kita kepada Allah SWT. Bertemu dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.